مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT kerana kita masih lagi bersama-sama dalam kelas online kita, kelas sirah pada petang ni pada jam 4 PDPR online Jadi kita duduk kat rumah, jaga diri masing-masing. Sebab penyakit ni bahaya, yang mana bila berjangkit, biarlah kita, kamu ke siapa-siapa saja akan duduk kuarantin selama 2 minggu, tak boleh jumpa sesiapa. Jadi kita masih ada duduk rumah, kita manfaatkan, kita belajar ilmu. Janji ilmu tersampai. Jadi ilmu tersampai dan hasil yang didikan daripada guru pada awak pun sampai. Jadi jangan risau kata tak berkesan ke tak berkesan ke. Jadi itu bergantung pada diri masing-masing. Sebab ustaz akan cuba bagi yang terbaik. Ajar subjek berbentuk pelbagai bentuk video, bagi pelbagai teknik mengajar yang ustaz boleh bantu awak. Whiteboard, cuba bagi awak rasa macam belajar dekat sekolah. Kalau kamu rasa macam tu, alhamdulillah. Jadi tanpa membuang masa, jadi ustaz terus pada subjek sirah pada petang ni. Jadi kita dah selesai tajuk kita, tajuk pertama iaitu jihad. Siapa masih ingat lagi masuk jihad apa dia, jenis-jenis jihad ada berapa. Lepas tu masih ingat lagi ke tajuk perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, lepas kemudian pertikaian dengan kaum Yahudi, Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Siapa yang masih ingat lagi? Siapa masih ingat lagi, bagus, sebab nanti habis kelas ustaz akan bagi satu bentuk latihan untuk kamu untuk sirah. Latihan untuk bahasa Arab tak banyak, sikit je. Nanti ustaz akan bagi juga. Jadi jangan risau. Ustaz bagi ni tak banyak. Cuma sekadar untuk pengetahuan kalau kamu ingat ke tidak. Faham Jadi Ustaz nak tunjuk pada kamu dekat skrin. Dekat ruangan skrin tu apa yang kamu nampak? Ruangan skrin tu apa kamu nampak? Gambar. Orang nak berperang. Okey. Peperangan. Okey, peperangan. Ya, betul. Peperangan lagi ke? Okey. Dengan itu kita mulakan kita dengan tekan video yang ustaz akan pasang kejap lagi. Boleh tutup mic, tutup kamera, tutup chat. Ustaz tutup chat. Dah. Okey, sekejap Okey, baik. Selamat menonton ya semua. Di tahun ke-6 setelah hijrah, tepatnya pada bulan Zulqa'dah, Nabi Muhammad SAW bersama dengan 1.400 kaum muslimin berangkat untuk menunaikan ibadah umroh. Selain karena ingin melaksanakan umroh, kebanyakan dari kaum muslimin juga merasa rindu akan kampung halaman yang tak lama ditinggalkan. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW membawa serta istrinya, Ummahatul Mukminin Ummu Salamah.
Saat tiba di Dhul Hulaifah, sebuah tempat di dekat kota Mekah, rombongan Nabi Muhammad SAW kemudian bersiap untuk berikhram dan hewan yang akan mereka sembelih nantinya. Namun, niat berumrah tersebut mendapatkan halangan dari kaum Quraisy yang mengira rombongan Nabi Muhammad SAW akan menyerang mereka. Mereka baru bersiap-siap untuk menghadapi serangan kaum muslimin. Setelah mengetahui maksud kaum muslimin yang sebenarnya dan melakukan negosiasi antara utusan kaum Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW, maka terjadilah sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjian itu adalah pihak Mekah dan Madinah mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian, kaum muslimin harus menunda umroh yang akan mereka laksanakan. Mereka diperbolehkan memasuki kota Mekah pada tahun berikutnya, tetapi dengan syarat tidak bisa membawa senjata, kecuali pedang yang disarungkan serta senjata yang bisa dibawa oleh para pengembara. Penduduk Mekah yang bepergian ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Penduduk Madinah yang bepergian ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Selain penduduk Mekah dan Madinah, mereka dibebaskan untuk memilih akan berpihak ke Mekah atau Madinah. Kesepakatan ini disetujui oleh kedua belah pihak dan boleh ada pengkhianatan atau pelanggaran. Usai kesepakatan tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hewan yang mereka bawa dan bercukur. Namun, para sahabat yang merasa kecewa karena tidak dapat memasuki kota Mekah hanya berdiam diri. Mereka merasa enggan untuk melaksanakan perintah tersebut sebagai protes atas kesepakatan yang mereka nilai tidak adil karena merugikan kaum muslimin. Melihat sikap para sahabat, Nabi Muhammad SAW pun masuk menemui Ummu Salamah. Beliau kemudian menceritakan kegundahannya akibat sikap para sahabatnya. Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau ingin mereka melakukan apa yang kau perintahkan, maka bangkitlah sekarang. Keluarlah, lalu jangan berbicara pada siapapun hingga engkau menyembelih hewan dan memanggil seseorang untuk mencukur rambutmu." Nabi Muhammad SAW pun mengikuti usulan tersebut. Beliau keluar dan tidak berbicara sepatah kata pun. Kemudian menyembelih hewan dan meminta seseorang untuk mencukur rambut beliau. Sahabat yang melihat hal tersebut serta merta ikut bangkit dan melakukan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Okey, baik. Okey. Cuba teka siapa yang tahu tadi sepanjang video tu dia ada dengar apa yang orang tu cakap dan apakah dan apa yang dia orang cakap, apa mereka cakap tu, apa yang dalam video cakap tu ada kait dengan tajuk kita pada petang ni. Apa dia? Dia cakap pasal apa tadi? Siapa dengar tadi? Walaupun sangkut-sangkut. Sembelih lembu. Sembelih lembu. Perjanjian Hudaibiyah. Okey, lagi selain menyembelih lembu, perjanjian Hudaibiyah lagi? Mencukur rambut. Lagi? Dah, tu je. Tu je kamu dengar. Tu je ke? Perjanjian. Perjanjian. Apa dia, Batrisha? Ummu Salamah. Okey, baik. Ummu Salamah tu siapa? Okey, kalau tak tahu tak apa. Jadi, apa kaitan dengan pelajaran kita pada petang ni? Iaitu paling tepat ialah kita akan belajar mengenai perjanjian Hudaibiyah. Okey, beri tepukan gemuruh kepada Haras. Haras betul. Kita hari ni belajar pasal pelajaran ketiga iaitu perjanjian Hudaibiyah. Jadi di akhir pembelajaran kita nanti kita akan belajar mengenai cara menyebut, bukan cara menyebut, kita akan belajar mengetahui untuk menyebut sebab-sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, menyenaraikan isi perjanjian Hudaibiyah, menerangkan kesan-kesan perjanjian Hudaibiyah. Ni
Nanti dulu. Kita akan fokus pada unit pertama. Okey, semua buka Musab 28. Okey, semua buka Musab 28 sekarang buku teks. Ustaz nak nanti ada orang mesti baca kisah ni. Ustaz akan mulakan dengan ustaz dulu. Kemudian bawa ustaz pas pada online. Okey, faham? Okey, usahakan selang-seli laki, perempuan sampai habis perenggan. Untuk sebab perjanjian Hudaibiyah unit 1. Okey, bersedia semua? Dah bersedia belum? Sudah. Okey. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, unit 1 sebab-sebab perjanjian Hudaibiyah. Okey, kalau kat sini antara sebab-sebab perjanjian Hudaibiyah ada cerita yang masa pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tengok dalam buku teks tersebut, pada tahun ke-6 Hijrah Nabi Muhammad SAW telah bermimpi masuk ke Mekah bersama-sama dengan para sahabat, melakukan tawaf dan melaksanakan umrah. Menyampai baginda itu diceritakan kepada para sahabat baginda. Orang-orang Islam sangat gembira, terutamanya kaum muhajirin, kerana mereka akan dapat kembali ke kampung halaman serta berjumpa kaum kerabat di Mekah. Okey, perenggan kedua, siapa nak baca? Lelaki. Saya. Okey, Haras dulu. Okey, lepas Haras Akid Darwish. Ahmad Zikri Darwish lah Ustaz. Ahmad Zikri Darwish, sorry. Okey, boleh Haras dulu. Okey, Haras, go Haras. Jangan lambat. Baca dalam buku teks awak. Pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad SAW keluar bersama-sama 1,500 orang menuju ke Mekah. Mereka tidak membawa senjata melainkan pedang-pedang yang tersarung bagi tujuan keselamatan diri. Okey, baik semua orang. Semua murid-murid yang Ustaz kasihi. Ustaz tanya, ada tak dalam video ni dia cakap dalam perjanjian Hudaibiyah dia buat gejatan senjata. Dia orang tak bawa pedang, dia tak bawa baju perisai. Dia hanya bawa pedang kecil kan. Betul tak? Pedang kecil yang sarung dalam yang sarung dalam poket kan. Main jilat-jilat. Main jilat tu kamu lah. Jilat darah. Zaman dulu tak ada macam tu. Kecuali zaman-zaman jahiliah. Okey, seterusnya siapa nak baca? Tadi Ahmad Zikri Darwish. Lepas Ahmad Zikri Darwish, okey. Ya, saya ada. Ketika sampai di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat baginda berhenti. Baginda mengutus Utsman bin Affan menemui pembesar Quraisy bagi Stop. Okey, Ustaz nak tanya pada kamu semua, wahai murid-murid yang Ustaz kasih sekalian. Siapakah Utsman bin Affan? Siapakah Sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang nombor berapa? Nabi. Tak tahu? Tak tahu. Tak ingat. Okey, sahabat Nabi yang pertama yang memeluk Islam siapa? Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pasal kedua Abu Bakar. Okey, selepas Sayyidina Abu Bakar yang kedua sahabat Nabi yang paling garang Sayyidina Umar. Kemudian sahabat yang ketiga yang membuat Resah Utsman itu siapa? Sayyidina Utsman. Utsman bin apa? Utsman bin apa?
Ya betul. Sahabat Uthman bin Affan ni sahabat yang keberapa murid semua? Keempat. Sahabat ketiga. Ketiga ke keempat? Ketiga. Ketiga. Okey. Okey baik. Okey. Okey ketiga. Okey baik. Ahmad Zikri tadi boleh sambung pembesar Quraisy. Pembesar Knowledge. Quraisy bagi mendapatkan kebenaran untuk memasuki kota Mekah. Lagi? Uthman telah ditahan dalam tempoh yang lama sehingga berita telah tersebar Tersebar mengatakan bahawa beliau telah dibunuh. Okey, nampak tu dengar cerita. Dalam penceritaan ni ketika sampai di suatu tempat bernama Hudaibiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, baginda berhenti. Baginda mengutus Uthman sahabat yang ketiga Nabi menemui pembesar Quraisy bagi mendapatkan kebenaran untuk memasuki kota Mekah. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan telah ditahan dalam tempoh yang lama sehingga berita telah tersebar mengatakan bahawa beliau telah dibunuh. Ni kisah-kisah sewaktu sampai di tempat yang satu tempat iaitu Hudaibiyah lah. Okey, seterusnya perempuan. Saya tu siap. Okey, Batisha boleh sambung. Orang Islam telah untuk berdeka dan sedia Islam. Namun, akan kematian bahawa beliau tidak. Tetapi kawan, ia kekurangan untuk menuntut atas kematian. Okey, kalau kamu dengar apa yang kawan kita iaitu Batrisha baca tadi, orang-orang Islam telah bersumpah setia. Bersumpah tu macam ikut I swear lah kalau dalam orang Ahmad Saleh. I swear. Saya bersumpah. Jangan jadi sesumpah sudahlah sebab kita bersumpah ni bersumpah nama Allah. Nak cerita kita ni sungguh-sungguh cakap benda perkara yang benar. Jadi bila mana orang-orang Islam telah bersumpah setia untuk menuntut bela dan sedia untuk berperang. Namun berita yang datang kemudian menjelaskan bahawa beliau tidak dibunuh pun. Maksudnya dia sebenarnya yang perenggan yang sebelumnya ni macam gimmick dia macam tipu lah. Dia tipu yang Uthman ni terbunuh tapi tidak. Tetapi hanya ditawan sahaja. Ditawan maksudnya Sayyidina Uthman ni ditahan. Faham? Ditawan ni kira ditahan lah. Oleh yang demikian, peperangan untuk menuntut bela atas kematian Uthman tu dibatalkan. Sebab diingat Sayyidina Uthman tu ditangkap, dibunuh kan? Tapi masa belum, selepas tu dia dapat berita bahawa yang Sayyidina Uthman ni tak dibunuh pun. Dia orang cuma cuma tahan Sayyidina Uthman di dalam tawanan mereka. Jadi perangan yang mereka nak declare war kan. Nak balas dendam kan. Tapi dia tak jadi. Declare war tak jadi sebab dia mengatakan orang yang kata Uthman dibunuh ni tak ada, dibatalkan. Bukan Uthman ni dia tak ada bunuh. Jadi peperangan tu declare war tu di cancel lah. Dia batalkan. Okey. Jadi seterusnya perempuan Nur Adriana boleh baca sambung perangan terakhir. Nur Adriana ada ke dalam kelas ni? Okey ada. Okey. Orang Quraisy menghantar utusan bagi mendapatkan penjelasan tentang tujuan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Baginda memberi penjelasan kepada utusan Quraisy bahawa kedatangan baginda hanya tujuan menunaikan umrah. Okey, baik, terima kasih Adriana. Okey, jadi tadi kamu Adriana dah membacakan tadi untuk perenggan terakhir iaitu orang Quraisy menghantar utusan untuk dapatkan penjelasan, keterangan tentang
tujuan kedatangan Nabi ni untuk datang untuk apa? Nabi datang untuk apa? Rupa-rupanya kat sini baginda nak bagi tahu, baginda nak jelaskan, nak bagi tahu kepada utusan Quraisy ni yang baginda datang ke Mekah ni nak menunaikan umrah sahaja. Tu je tujuannya. Faham? Faham tak ceritanya? Macam tu. Okey. Alhamdulillah faham. Okey, itulah kisah tadi, kisah sebab-sebab perjanjian Hudaibiyah berlaku. Jadi seterusnya unit kedua iaitu isi perjanjian Hudaibiyah. Okey, siapa nak baca isi perjanjian Hudaibiyah yang pertama, nak orang lain? Tak nak Haras, tak nak Batrisha, tak nak Adriana, tak nak Zikri Darwish, nak orang lain? Saya Ustaz. Saya Aris. Aris. Okey, Aris boleh baca? Okey, buku teks. Okey, buku teks muka surat 30 unit 2 isi perjanjian Hudaibiyah. Kalau kamu yang ada buku teks, tengoklah buku teks. Sebab lagi dekat dengan mata awak, tengok buku teks, jangan tengok skrin. Tengok skrin kepada orang yang tak ada buku teks sahaja. Okey, boleh teruskan Aris? Mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Okey, lagi satu. Baca. Kedua-dua pihak tidak boleh membantu mana-mana kaum yang memerangi sekutu masing-masing. Okey, dah stop. Okey, next. Orang lain, Pak Aris. Saya. Izzy Irsyad. Okey, Izzy Irsyad. Orang Quraisy yang memeluk Islam di Mekah dan melarikan diri ke Madinah tanpa izin walinya hendaklah dihantar pulang ke Mekah. Okey, stop. Izzy Irsyad. Ustaz nak tanya Izzy Irsyad. Tadi waktu Ustaz pasal video tu, ada tak orang tu dia ceritakan bahawa orang Quraisy yang memeluk Islam di Mekah dan melarikan diri ke Madinah tanpa izin walinya. Dia kata, Ustaz lah dengar. Kalau kamu dengar tak, apakah dia cakap tu sama tak dengan isi perjanjian Hudaibiyah sekarang ni? Ada tak orang yang video yang Ustaz bagi tu, ada tak dia cerita isi dalam ni? Ada. Ada. Kalau ada, tolong ingat. Yang mana video tu membantu awak untuk mengingat, bukan membaca saja, mengingat kisah, mengingat isi perjanjian tersebut. Rugilah kalau awak tak ingat. Sebab barakah banyak kat sini. Jadi nak dapat barakah penuh, tolong tengok mana-mana movie kisah mengenai perjanjian Hudaibiyah. Okey, seterusnya nombor 4. Siapa? Perempuan? Ryan kejap. Perempuan dulu. At least kurang. Perempuan. Murid perempuan mana? Ustaz sudah panggil. Lekas buka mikrofon. Saya tu siapa? Alisha. Okey, Alisha. Lupa Alisha dia. Okey, Alisha boleh sambung baca. Orang Islam yang dikhianat dan melarikan diri dari Madinah pergi ke Mekah untuk bersama orang Quraisy tidak perlu dihantar pulang ke Madinah. Okey, baik. Okey, yang terakhir Ryan. Orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut. Sebaliknya dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Okey, baik. Tu semua tutup mic. Ustaz nak cerita sedikit mengenai perisian perjanjian Hudaibiyah ni kan. Okey, dalam perjanjian Hudaibiyah ni, dia salah satu kena gencatan senjata selama 10 tahun. Ingat. Mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun, tak boleh ada parang, pistol apa semua, pedang pedang panjang ke pedang pendek, pedang panjang ke pedang kapak ke apa ke, tak boleh. Dalam perjanjian tu kena tak ada senjata. Tak boleh ada senjata. Itu adalah perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian kedua ialah kedua-dua pihak A dengan pihak B
tak boleh bantu mana-mana kaum yang perangi. Maksudnya dalam war, dalam peperangan tersebut tak boleh bantu sebab dia dah termasuk dalam perjanjian tersebut, perjanjian Hudaibiyah. Sekutu masing-masing lah. Tak boleh. Tak boleh sebab kena ikut perjanjian tersebut. Kenapa kena ikut? Sebab kat sini baru lepas berperang. Baru lepas isu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq apa semua. Jadi kita nak adakan satu perjanjian damai. Itulah perjanjian Hudaibiyah. Yang mana untuk damaikan antara kota Mekah dengan kota Madinah. Dalam isi perjanjian yang seterusnya ialah orang Quraisy yang memeluk Islam di Mekah kemudian lari ke Madinah tanpa izin walinya hendaklah dihantar pula ke Mekah sebab ini pun antara perjanjian yang mana dia asalnya orang Mekah, orang Quraisy kat Mekah tapi dia lari kat Madinah tanpa izin. Kalau diizin lain cerita. Ayah dia bagi. Walinya ni okey, saya bagi tahu walinya ni maksud dia ayah. Ayah kepada si anak orang itu, anak lelaki ke anak perempuan ke, tu orang panggil wali. Wali tu ayah. Hendaklah dihantar pulang ke Mekah segera. Maksudnya dalam perjanjian tersebut dalam 10 tahun tu tak boleh buat apa-apa, tak boleh adakan senjata, kedua pihak tak boleh join perang. Lepas kemudian orang Quraisy Mekah dia asal memang orang Mekah, orang Quraisy, bangsa Quraisy yang dia lari ke Madinah tersebut tak ada izin. Maksudnya ayah dia tak tahu. Tak tahu anak dia lari dekat Madinah. Padahal dia orang Mekah. Tapi ayah dia tak tahu pun. Bila ayah dia tak tahu, maka orang yang lari ke Madinah ni kena hantar balik kat Mekah. Okey. Yang seterusnya dalam perjanjian tersebut ni juga orang Islam yang khianat, yang mana-mana orang kata dalam apa orang kata pendek cerita, mana-mana orang Islam yang khianat maksudnya dia patut dia amanah tapi dia khianat, dia berontak dia kemudian dia melarikan diri daripada Madinah pergi ke Mekah. Dia lari ke Mekah pula daripada Madinah untuk bersama orang Quraisy. Tidak perlu orang yang khianat ni kan tak perlu hantar balik pulang ke Madinah sebab dia dah jahat, dia dah berontak. So bila dia lari ke Mekah, dia jangan datang balik ke Madinah. Yang terakhir adalah orang Islam tidak benarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut. Jadi pada tahun 10 tahun yang dibuat perjanjian Hudaibiyah, perjanjian damai, sebaliknya dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Maksudnya semasa perjanjian Hudaibiyah tersebut, perjanjian itu berlaku, tak boleh mengerjakan umrah, tak ada gencatan senjata. Orang-orang kaum Muhajirin ke Ansar ke join perang tak boleh. Lepas tu orang Quraisy, yang bangsa Quraisy, orang Islam yang telah belum Islam, dia nak lari ke Madinah tanpa izin ayah dia, kena pulang balik ke Mekah. Kemudian orang Islam yang khianat, dia jahat, dia lari daripada Madinah. Dia khianat, maksud dia khianat Nabi khianat sahabat kan. Kemudian dia pergi ke Mekah. Orang yang disebutkan tadi, orang tu tak perlu dihantar semula ke Madinah sebab dia dah berontak, dia khianat. Jadi orang yang tidak dipercayai. Okey, yang terakhir adalah orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan haji pula. Orang Islam dalam perjanjian tersebut tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut lah. Tahun tersebut tu kata tahun ni di start perjanjian Hudaibiyah. Tak bolehlah buat umrah. Sebaliknya maksudnya dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Maksudnya tahun-tahun selepas 10 tahun habis perjanjian tersebut, perjanjian damai tu. Jadi Syakan ni faham tak isi perjanjian Hudaibiyah? Faham jelas tak? Alhamdulillah jelas. Maksudnya alhamdulillah jelas. So take time ambil satu-satu. Pertama gencatan senjata selama 10 tahun. Kan senang. Pasal ambil kedua pihak. Kedua pihak tak boleh menyertai perang antara sekutu masing-masing. Yang ketiga tu lah yang cerita pasal orang tu dia peluk Islam, betul dah. Tapi bila balik Madinah tak ada izin ayah dia, tu tak betul. Contoh awak keluar rumah, tak minta izin mak ayah. Awak keluar, awak pindah daripada Bangi. Katakan awak duduk Bangi Avenue, pindah ke Dengkil. Pergi keluar daerah lain. Tapi tak ada izin mak ayah. Jadi orang Dengkil kena pulangkan awak balik ke Bangi Avenue. Faham? Tu contoh je lah. Nanti dalam konteks perjanjian Hudaibiyah.
Jadi dalam nombor 4 adalah bila ada orang khianat. Kalau kata orang bangir, ada pencuri, ada pengkhianat, dia khianat semua orang taman dekat Bangir Avenue, kemudian dia lari daripada Bangir Avenue nak ke Dengkil. Bila nak ke Dengkil, bila mana dia nak pulang bila mana orang macam ni, orang yang khianat ni, orang jahat ni tak perlu datang balik ke Bangir Avenue. Faham tak cerita dia macam tu? Macam Ustaz bagi gambaran saja. Okay, faham tak? Okay, yang terakhir adalah bila mana orang Islam tidak benarkan mengerjakan umrah. Umrah macam ziarah. Umrah ni, okey, memurid semua dengar baik-baik. Umrah ni maksud dia ialah ziarah. Umrah ni maksud ziarah. Bukan umrah, bukan perkataan umrah ni datang pada haji. Haji kat Mekah tu bukan. Umrah ni adalah datang daripada perkataan ziarah. Yang mana umrah ni, bukan ziarah ni sama. Dia nak datang sana, tak boleh. Dia kena datang pada hari tahun yang berikutnya, tahun yang selepas 10 tahun tersebut. Jadi nampak tak dia punya isi dia berurutan tak isi dia? Dapat tak? Dapat. Okey, kalau dapat nanti kalau dapat dia punya isi-isi ni kena hafal dah hayati cerita tersebut, kisah tersebut Okey, jadi Ustaz terus pada kesan dia. Kesan perjanjian Hudaibiyah terakhir sebelum kita tutup kelas. Nak habis dah. Okey, yang pertama. Pertama siapa nak baca? Orang lain. Ada nak baca ke? Ke ada penat dan tak nak baca? Kalau kau tak nak baca, Ustaz bacakan. Okey, Ustaz bacakan. Okey, baik. Okey, kalau kamu nak tahu kesan daripada perjanjian Hudaibiyah tadi tu kan, ni Ustaz cerita secara sempoi lah supaya kamu faham. Supaya kamu faham apa perjanjian Hudaibiyah nak sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, pengiktirafan kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara dan status kerajaan Islam yang berdaulat di Madinah. Itu pertama sekali kesan dia. Kesan yang kedua adalah persetujuan gencatan senjata selama 10 tahun digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam seluas-luasnya. Waktu ni lah Nabi nak berdakwah semua, nak gunakan masa 10 tahun yang ada ni sampai ke tempat terkeluarlah, termasuk kepada Maharaja Habsyah, Farsi, persembahan Gubernur Mesir dan lain-lain. Pada waktu 10 tahun ni Rasulullah tak datang ke Makkah. Rasulullah keluar ke Makkah berdakwah kepada negara-negara luar. Negara-negara seperti Mesir, Gubernur Mesir, Farsi, Maharaja Habsyah. Okay, seterusnya kesan nombor 3 daripada perjanjian Hudaibiyah tersebut, lebih ramai tokoh Quraisy yang memeluk Islam, termasuk panglima tentera perang Quraisy seperti Khalid bin Al-Walid. Siapakah Khalid bin Al-Walid? Siapakah beliau? Siapakah baginda? Siapakah Khalid Al-Walid? Siapa tahu? Okey, Khalid Al-Walid adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mana terkenal dengan Khalid Al-Walid menggunakan busur panah. Maimanah. Khalid Al-Walid kan, kalau kamu tengok kan. Kalau kamu suka tengok cerita Khalid bin Al-Walid, boleh baca buku kan. Kisah Khalid bin Al-Walid. Okey, seterusnya yang nombor 4 ialah kesan daripada perjanjian Hudaibiyah tersebut kan. Dekat sini kaum muslimin dapat bergaul bebas dengan orang bukan Islam. Seterusnya menyebarkan agama Islam kepada mereka. Okey, kalau kita lihat kat sini ada baiknya juga kalau kita adakan perjanjian damai selama 10 tahun sebab boleh buat macam-macam. Boleh bergaul dengan orang bukan Islam. Mana tahu bila benda ni berlaku, kalau kita lihat berlaku dengan sekarang, tengok sebagai contoh Ustaz Abiliu. Ustaz Abiliu datang berdakwah kepada orang non-Muslim kepada Muslim. Dia tak paksa pun. Sebab Islam tak paksa pun orang tu masuk Islam, memeluk Islam. Yang bagi hidayah untuk memeluk Islam tu Allah. Jadi kita doa baik-baik pada orang yang bukan Islam, pada memeluk Islam, supaya kita ada saudara baru, saudara Islam yang baru.
kemudian seterusnya kesan daripada 10 tahun kesan daripada perjanjian Hudaibiyah tersebut adalah kita dalam ni memberi peluang keemasan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur semula masyarakat Islam bernegara dengan lebih maju dan teratur. Waktu ni lah Rasulullah nak atur semula masyarakat negara dengan lebih maju dengan teratur dengan aman lah. Yang keenam adalah menghalang orang Quraisy dari melakukan kekacauan sesuka hati kerana terikat dengan perjanjian. So bila ada perjanjian tersebut, dia tak boleh buat apa-apa. Okey, kita macam maksudnya awak janji dengan orang, awak janji dengan orang ni dengan janji dengan orang ni. Bila awak janji dengan orang ni, ada surat hitam putih. Okey, kita bagi tahu, okey hari ni kita tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, awak tak boleh buat ni, aku tak boleh buat ni. Bila cakap-cakap begitu, kita ambil secara umum dalam perjanjian tersebut, orang-orang kau tak boleh buat, orang-orang aku pun tak boleh buat. Kalau orang kau khianat, dia kena balik negara kau. Kalau orang aku khianat kat tempat kau, minta dia balik ke tempat aku. Dia macam tu dia punya perjanjian antara Quraisy Mekah dengan orang Madinah. Okey, jadi yang ketujuh adalah kaum muslimin berpeluang mengerjakan umrah dengan aman damai. Aman damai. Kemudian baginda dapat bertindak terhadap pengkhianatan Yahudi. Baginda dapat bertindak terhadap pengkhianatan Yahudi Khaybir tanpa mereka dibantu oleh pihak Quraisy. Lagi tak? Okey. Jadi ada 8. Okey, Ustaz nak murid semua kena ingat ada 8. Ada 8 kesan daripada perjanjian Hudaibiyah tersebut. Jadi Ustaz stop share, Ustaz share video semula mengenai perjanjian Hudaibiyah tersebut supaya kamu faham kenapa kena ada perjanjian Hudaibiyah pada waktu zaman Rasulullah SAW. Apakah kesan atau apakah didikan Rasulullah kepada kita untuk kita ambil iktibar daripada perjanjian Hudaibiyah tersebut, cuba kita amalkan untuk diri kita dan kita sampai kepada kawan-kawan lain. Okey, boleh tutup mic, boleh tutup kamera, boleh Ustaz tutup chat untuk kita lihat semula video yang Ustaz pasang untuk kelas kita yang terakhir ni pada petang ni. Kejap. Wasallam akan menyerang. Okay, kejap. Okey, baik, selamat menonton. Mereka baru bersiap-siap untuk menghadapi serangan kaum muslimin. Setelah mengetahui maksud kaum muslimin yang sebenarnya dan melakukan negosiasi antara utusan kaum Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW, maka terjadilah sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjian itu adalah pihak Mekah dan Madinah mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian kaum muslimin harus menunda umroh yang akan mereka laksanakan. Mereka diperbolehkan memasuki kota Mekah pada tahun berikutnya, tetapi dengan syarat tidak bisa membawa senjata, kecuali pedang yang disarungkan serta senjata yang bisa dibawa oleh para pengembara. Penduduk Mekah yang bepergian ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Penduduk Madinah yang bepergian ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Selain penduduk Mekah dan Madinah, mereka dibebaskan untuk memilih akan berpihak ke Mekah atau Madinah. Kesepakatan ini disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak boleh ada pengkhianatan atau pelanggaran. Usai kesepakatan tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hewan yang mereka bawa dan bercukur. Namun, para sahabat yang merasa kecewa karena tidak dapat memasuki kota Mekah hanya berdiam diri. Mereka merasa enggan untuk melaksanakan perintah tersebut sebagai protes atas kesepakatan yang mereka nilai tidak adil karena merugikan kaum muslimin. Melihat sikap para sahabat, Nabi Muhammad SAW pun masuk menemui Ummu Salamah. Beliau kemudian menceritakan kegundahannya
akibat sikap para sahabatnya. Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau ingin mereka melakukan apa yang kau perintahkan, maka bangkitlah sekarang. Keluarlah, lalu jangan berbicara pada siapapun hingga engkau menyembelih hewan dan memanggil seseorang untuk mencukur rambutmu." Nabi Muhammad SAW pun mengikuti usulan tersebut. Beliau keluar dan tidak berbicara sepatah kata pun. Kemudian menyembelih hewan dan meminta seseorang untuk mencukur rambut beliau. Sahabat yang melihat hal tersebut serta merta ikut bangkit dan melakukan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Seketika suasana berubah menjadi riuh karena semuanya bergegas menyembelih hewan sembelihannya serta bergegas saling mencukur satu sama lain. Sedemikian riuhnya suasana itu hingga digambarkan bahwa seolah-olah mereka akan saling membunuh karenanya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian semua adalah pemimpin dan yang bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Maka seorang pemimpin besar yang memelihara manusia bertanggung jawab atas mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin untuk keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka. Adapun wanita bertanggung jawab memelihara anggota keluarga suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas mereka. Hamba sahaya memiliki tanggung jawab untuk memelihara kekayaan tuannya dan bertanggung jawab atas hal itu. Ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya." Ketahuilah, seorang pemimpin akan ditanyai tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya dan apa yang dipimpinnya. Sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia, termasuk penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah dan menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalankan tugas sebagai pemimpin yang baik, jalan menuju jannahnya akan terbentang luas. Demikian pula bila mengkhianati tanggung jawab yang ada, jalan menuju neraka juga terbentang luas. Okey, Alhamdulillah selesai tengok video tadi mengenai kisah, orang kata kisah perjanjian Hudaibiyah, kenapa ada wujudnya perjanjian Hudaibiyah. Jadi Ustaz Arab, kamu dah faham lah daripada awal sebab wujudnya perjanjian Hudaibiyah tersebut, lepas tu isi perjanjian Hudaibiyah dengan sebab apa kesan banyak baik, kesan baik tu banyak. Kesan baik tu banyak. Jadi kesan daripada tu kamu tengok diri kita semua. Kalau ada perjanjian begini, senang kita nak buat. Sebab kita lepas merdeka, kalau di Malaysia lepas merdeka kita dah boleh buat pembangunan, dah boleh belajar, dah boleh study, dah boleh ni, dah boleh buat apa saja asalkan datang berdebu yang kita buat perkara baik. Apa perkara yang kita buat asalkan baik, bukan yang tidak baik. Jadi Ustaz rasa itu sahaja setakat ni untuk kelas subjek sirah. Apa yang kita belajar hari ni murid semua? Sebelum kita tutup, apa yang kita belajar hari ni? Perjanjian Hudaibiyah. Okey, Hudaibiyah bukan. Okey, kita belajar pasal perjanjian Hudaibiyah. Syarat dengan tajuk ini kamu dah dapat kuasai lah. Dapat fokus betul-betul. Tak perlu nak hafal macam nak sakit kepala. Apa yang nak hafal, tengok berdasarkan cerita dengan kisah tu mengikut kefahaman awak. Faham Okay, Ustaz rasa cukup sekadar ini dulu kelas sirah pada petang ni. Baik, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya rabbal alamin. Ustaz,